Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong maklum dalam grup, kita nak mula dah insya-Allah. Siapa tu? Insya-Allah. Kita mula insya-Allah. Kita nak tunggu seminit dua lagi. Kita mulakan insya-Allah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita dapat bersama-sama kita pada malam ini menyambung kembali muzakarah kitab Matan Al-Izzi, karangan Al-Imam
Az-Zanjani rahimahullahu ta'ala, Imam Izzi. Jadi ini majlis yang ketiga. Pada majlis yang lepas ataupun yang pertama, kita menerangkan tentang makna bagi tasrif. Kemudian kita bagi tahu fi'il terbahagi kepada dua, sama ada sulasi ataupun rubai. Dan setiap daripada sulasi dan rubai itu terbahagi pula kepada mujarrad dan juga mazidun fih. Di samping itu, ianya juga terbahagi kepada salim wa ghairu salimin. Dan kita dah bagi tahu makna bagi mujarrad dan juga mazidun fih, salim dan juga ghairu salim. Dan selepas tu kita dah bincang tentang fi'il sulasi mujarrad, yang ada 6 wazan. Lepas tu kita bincang fi'il rubai mujarrad, yang ada hanya satu wazan, fa'lala. Kemudian kita masuk sulasi mazid, 3 huruf asal ditambah dengan beberapa huruf. Kita sebut ada 3 bahagian, sama ada 3 huruf tambah 1 huruf jadi 4, ataupun 3 huruf tambah 2 huruf jadi 5, ataupun 3 huruf tambah 3 huruf maka jadi 6. Dan setiap daripada itu dia ada bab dia. Ada bab dia yang telah kita bincangkan lah. Kemudian kita bincang selepas itu apa nama? Selesai lah. Jadi sulasi mazid dah bincang. Hari ni kita nak masuk rubai. Ar-rubai mazid. Boleh? Maknanya asal hurufnya ada 4, maka ditambah 1 huruf jadi 5. Ada ataupun ditambah 2 huruf jadi 6. Dan tidak adalah 4 tambah 3 jadi 7. Sebab sebanyak-banyak fa'il hanya 6 huruf. Itu kena ingat. Sekurang-kurang fa'il 3 huruf, sebanyak-banyak fa'il mesti tidak boleh lebih daripada 6. Paling banyak pun paling tinggi pun 6. Boleh tak? Siapa yang menonton live ini? Boleh? Okay, kita sambung. Wa ammar ruba'il mazidu fih. Harap semua ada kitab lah. Kitab yang kita belajar ni maksudnya kita beli. Kitab ni kalau tengok di Shopee RM11, RM11 lebih tak? Cetakan Darul Kutub Islamiyah. Syarah Kailani. Molek je belilah. Wa amma rubai al-mazidu fih fa amsilatuhu tafa'lala katadaharaja tadaharujan waf'an lala kahranjama yahrinjaman waf'alalla ka'iqsya'arra iqsya'araran tambihun. Tu. Jadi adapun Syekh sebut adapun dan adapun rubai, fa'il rubai mazid, tak, maka fa'amsilatuhu, amsilatuhu maknanya abniyatuhu, auzanuhu, binaannya, babnya, tak, dengan hukum istiqra' dikaji oleh ulama daripada kalam-kalamun Arab, hanya keluar 3 bab sahaja. 3 bab, tidak kurang tidak lebih. Yang pertama disebut dalam kitab kita ni, fa'amsilatuhu tafa'lala katadaharaja tadaharujan. Itu bab pertama. Tafa'lala. Jadi asal kepada rubai fa'lala, fa'lala, fa'lala. Lepas tu jadi bab tafa'lala, mudah sangat, tambah ta kat depan tu. Maka bunyilah tafa'lala. Boleh? Jadi contohnya fa'lala tambah ta jadi tafa'lala. Jadi baca matan fa'amsilatuhu tafa'lala ka tadaharaja, seperti tadaharaja. Seperti apa? Tadaharaja. Maknanya asalnya daharaja. Ar-rubai al-mujarrad. Daharaja. Lepas tu kita mazid tambah 1 huruf, maka jadilah tadaharaja. Kita tambah ta di hadah 8. Jadi tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Tadaharaja yatadaharaju tadahrujan, dia punya masdar.
Jadi baca matan fa'amsilatuhu tafa'lala katadahraja tadahrujan. Masdarnya tadahrujan. Tidak disebut fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' dia apa? Yatadahraju atau wazan yatafa'lalu. Jadi bab ini dinamakan sebagai bab at-tafa'ul, bab tafa'ul. Sebagaimana sebelum ni lah kita bagi tahu. Nama bagi bab tu kita namakan ikut nama masdar dia. Ikut masdar dia. Kalau masdar dia tafa'ul, maka bab at-tafa'ul. Tu. Contoh macam fa'lala, yufa'lilu taf'il. Maka bab at-taf'il. Kat sini bab at-tafa'ul. Okey, baca matan waf'alala kaharan jama. Okey, bab yang kedua bagi ar-ruba'il mazid ialah bab apa dia? If'alala. If'alala. Jadi daripada fa'lala berubah menjadi if'alala. Cara dia macam mana? Mudah je. Daripada fa'lala, kalau boleh ada buku kat depan. Fa'lala, tulis kat kertas. Fa'lala. Tambah hamzah kat depan. Tak. Lepas tu kita tambah apa? Kita tambah nun. Antara ain fa'an dan juga lam fa'an yang pertama. Jadi fa'la la. Ain tu dan juga lam yang pertama. Fa'la. Fa'la la. Ain dan juga lam yang pertama. Tengah tu kita tambah nun. Tengah tu kita tambah nun. Jadi dua benda kita buat. Pertama kita tambah alif kat depan ataupun hamzah kat depan. Lepas tu kita tambah nun di antara ain fa'an dan juga lam fa'an yang pertama. Maka bunyilah if'alala. Seperti mana kita sebut harjama. Harjama. Tambah hamzah kat depan. Tak. Lepas tu cari ain fa'al. Fa'lala. Harjama. Ain fa'al berbetulan dengan ra'. Lepas tu lam fa'al. Lam fa'al yang pertama. Iaitu berbetulan dengan jim. Fa'lala harjama. Jadi kita tambah nun antara ra' dan juga jim. Maka bunyilah ihran. Lepas ra' tu kita tambah nun. Ihran jama. Boleh. Jadi asal kepada ihran jama ialah harjama. Itu fa'al ruba'i yang mujarrad. Dan harjama, kalimah harjama, fa'al harjama ialah fa'al yang musta'mal yang digunakan oleh orang Arab lah. Dan ianya muta'addi, fa'al muta'addi. Contoh saya sebut harjamtul ibila. Harjamtu. Darabtu Zaidan. Kalau harjama, harjamtu al-ibila. Maknanya apa? Aku telah mengumpulkan unta. Jadi ada unta kat sana, ada unta kat depan, ada unta kat belakang. Tak, kita kumpulkan dia duduk satu tempat. Itu nama harjamtu. Aku mengumpulkan unta-unta. Okey, adapun ihran jama, ianya fa'il mutawi'. Ingat tak? Dalam matan bina mutawi'. Mutawi' ni macam saya sebut sebelum ni lah. Kasartul kuba fan kasar. Mana kub? Hilang dah. Contoh ni minyak ni. Contohlah ni kaca. Kasartul zujaja fan kasar. Aku memecahkan cermin ni fan kasar. Fan kasara mana dia pun terpecah. Jadi fan kasara tu, inkasara tu kita panggil fa'il mutawi'. Fa'il yang mentaati, mutawi' isim fa'il. Fa'il yang mentaati fa'il lain. Aku memecahkan. Pecah sungguh kawan ni. Fan kasar. Dia taat kepada perbuatan kasar tu tadi tu. Boleh? Aku pecahkan, dia pecah sungguh. Jadi inkasara fa'il mutawi'. Dia taat kepada fa'il kasar tu. Kasar tu zujaja fan kasara. Ay az-zujaju. Kat sini pun sama. Ihran jama' ni. Dia fa'il mutawi'. Contoh saya sebut harjamtul ibila. Harjamtul ibila. Aku mengumpulkan ibil fahran jama. Fahran jama. Maka fahran jamat. Al-ibil jama'. Harjamtu al-ibila. Aku mengumpulkan unta-unta fahran jamat. Maka unta-unta tu pun terkumpul. Jadi ihran jamat mentaati fa'il
harjama. Perbuatan kita mengumpul ditaati oleh perbuatan terkumpul tu. Faham tak? Kita terang dah sebelum ni pun. Mutawak. Dulu belajar bab mutawak ni. Pening kepala benda mutawak. First time dengar pula bahasa Arab. Syekh terang benda apalah Syekh terang ni. Tapi benda tak susah sangat lah insyaAllah. Okey. Boleh? Jadi itu yang kedua, bab kedua, if'an lala. Yaf'an lilu, if'in lalan, seperti ihran jama', yahran jimu dalam matan tu, ihrin jaman. Dalam matan tidak disebut fa'il mudhari'. Okey. Jadi bab ini dinamakan sebagai bab apa? Bab if'in lalin. Okey. Ada satu perkara penting. Apa dia yang penting tu? Okey. Kalau kita tengok pada sulasi mazid. Sulasi mazid 3 huruf. 3 tambah 3. Tak, ada juga bab if'an lala. Jadi kat sini pun if'an lala. Jadi pada sulasi mazid ada if'an lala. Pada rubai mazid ada juga if'an lala. Tak, wazannya sama, bunyinya sama, tapi ada sedikit perbezaan lah. Apa beza daripada if'an lala di sulasi mazid? Tak. Lam tu wajib ditambah. If'an lala. Lam tu wajib diulang. Pada bab ini, if'an lala bab rubai mazid, lam tidak wajib diulang. Itu satu perbezaan. Perbezaan kedua, mudahlah perbezaan kedua ni. Asal kat sana, if'an lala kat sana, asal 3 huruf. Asal fa'ala, jadi if'an lala, jadi 6 huruf. Jadi 3 tambah 3 jadi 6. Ada pun kat sini, if'an lala juga. Tapi asalnya fa'lala, 4 huruf tambah 2 huruf. Jadi yang ditambah kat sana 3 huruf, yang ditambah kat sini 2 huruf. Selesai. Okey, yang seterusnya yang ketiga, if'alalla ka iqsya'arra kaqsya'arra. Kalau kita nak baca dengan hamzah, buang hamzah wasal tu, kaqsya'arra lah. Tapi kalau kita nak zahirkan, kita sebut ka iqsya'arra iqsya'araran. Jadi bab ketiga ialah bab apa? Bab if'alalla. If'alalla. Cara nak buat lagu mana? Mudah aja. Fa'lala. Asalnya fa'lala sebab 3 huruf. Ada pensil. Fa'lala 3 huruf. Cara nak buat if'alalla, yang pertama kita tambah hamzah di hadapan. Fa'lala. Buat sendirilah masing-masing. Fa'lala tambah hamzah kat depan. Lepas tu kita ulang lam yang kedua tu. Jadi fa-la-la. Fa-la-la. La yang kedua, lam yang kedua tu kita ulang sekali lagi. Maka akan bunyi fa-la-la-la. Gitu. Lepas tu kita idghamkan. Idghamkan. Idghamkan apa? Idghamkan lam yang kedua ke dalam lam yang ketiga. Ataupun sebaliknya. Boleh? Jadi asalnya fa-la-la. Lam kedua tambah se lagi. Fa-la-la-la. Lepas tu kita idghamkan. Maknanya kita masukkan lam yang kedua ke dalam lam yang ketiga, ataupun lam ketiga ke dalam lam yang kedua. Tak, maka bunyilah, bila kita tambah alif kat depan, if'alalla. If'alalla. Kan 3 lam tu. If'alalla. Di lam yang pertama mati, lam yang kedua hidup. Sebab telah diidghamkan, maka jadi lagu tu lah. Okey. Boleh? Okey, selesai kat situ. Contohnya apa? Qash'ara. Contoh macam qash'ara. Qash'ara. Tak. Kita pun nak buat atas wazan if'alalla ni.
Caranya apa? Qash'ara atau wazan qash'ara atau wazan fa'lala. Kita tambah apa dia? Hamzah kat depan. Iqa. Shin tu kita baris atas. Iqsha. Lepas tu kita apa? Ulang lam fa'il yang kedua. Jadi fa'lala. Jadi lam yang kedua tu huruf akhir lah. Jadi kat sini pun qash'ara. Jadi ra tu kita ulang 2 kali. Tak, maka jadilah kalau kita buang dulu hamzah tu, maka bunyinya qash'arara. Qash'arara. Maka tambah hamzah kat depan jadi iqsha'arra. Belakang tu ra tu kita idghamkan, masukkan salah satu ke dalam yang lain. Ra masuk ke dalam ra yang kedua ataupun ra yang kedua masuk kepada lam yang kepada ra yang pertama. Maka bunyilah iqsha'arra. Boleh? Jadi kalau tengok dalam syarah tu disebut asal kepada iqsha'arra ialah qash'ara atau wazan fa'lala. Rubai mujarrad lah. Fa'lala qash'ara. Cuma qash'ara tu kalau tengok dalam ta'liq ataupun dalam kitab saya ni lah, saya sebut qash'ara ni macam hamira. Macam bab hamira dulu. Masa kita belajar bab ihmarra tu. Ingat tak? Ihmarra dan juga ihmarra. Tak. Disebut hamira ialah asal kepada ihmarra. Dalam ta'liq saya sebut hamira tu tidak pernah digunakan oleh orang Arab. Orang Arab kalau nak sebut telah kemerah-merahan lah muka Ustaz Salah, contoh, jangan marah, maka mereka sebut ihmarra wajhu salahin. Ihmarra, mereka tak guna hamira. Boleh? Jadi kat sini pun samalah. Qash'ara tu tidak digunakan oleh orang Arab. Lepas tu disebut juga tu sekadar nak bagi tahu asal ataupun guna nak sebut. Itu sekadar bina'un muqaddar, satu binaan yang ditakdirkan ada, seolah-olah ada. Dan seolah-olah ialah asal kepada apa? Ialah asal kepada iqsha'arra. Sedangkan kalau kita tengok balik, Arab tak pernah sebut lafaz qash'ara, tak ada. Qash'ara tak ada. Mereka terus guna iqsha'arra. Mereka tak guna qash'ara, rubai mujarrad, kemudian dimazidkan, tak ada. Terus guna yang mazid. Yang mujarrad tak digunakan. Sebagaimana ba ihmarra, mereka tak guna hamira, mereka terus guna ihmarra. Boleh? Tu. Boleh tak? Tu pentinglah tu. Jadi iqsha'arra ni apa makna dia iqsha'arra ni? Iqsha'arra ni maknanya irti'ash, bergetar, kecut. Apa tu? Kalau kita sejuk sangat kita bergetar tak? Sejuk sangat kita tiba-tiba bergetar sendiri, tu iqsha'arra. Kecut kulit. Saya terjemuh dulu kecut kulit. Jadi iqsha'arra jilduhu. Bergetar kulitnya ataupun kecut kulitnya. Okey. Boleh? Jadi if'alalla yaf'alillu if'illalan. Contohnya iqsha'arra yaqsha'irru iqsha'araran. Boleh? Selesai kat situ. Okey, selesai. Tambihun. Ada soalan tak? Faham tak setakat ni? Kita nak baca banyak sikit hari ni. Tapi tak banyak mana pun. Banyak juga lah gayanya. Habis cepat sikit kitab. Tambihun. Faham tak bab sebelum tu? Faham tidak? Okey tak? Boleh teruskan? Cuba respon sikit. Cuba respon sikit. Ada kitab, lepas tu ada pen lah kalau boleh. Ada pen, pensil. Lepas tu ada satu buku conteng. Supaya nampak. Benda mudah je. Sebenarnya mudah je. Boleh? Okey, faham. Alhamdulillah. Nastamir InsyaAllah. InsyaAllah nastamir. Allah. Okey, boleh teruskan. Okey, tambihun. Tambih ni satu peringatan. Satu peringatan.
bagi mereka yang lalai akan makna muta'addi dan juga makna lazim. Sebab dalam bab sebelum ni ada dah fa'il lazim, fa'il muta'addi. Tak. Jadi siapa yang tak tahu tu, siapa yang lalai akan perkara tersebut, ni aku nak sebut sekali lagi. Kata Syekh lebih kurang gitulah. Betul. Fa'ala, maka kalau sulasi mazid, kita tambah lam. Lam yang kedua tu tambah. Lepas tu hamzah kita tambah, lepas tu nun kita tambah. Ya, betul Ustaz Amirul. Cuma dalam bab yang ruba'i mazid ni, fa'lala, kita tambah dua je. Hamzah dengan nun. Lam tu tak tambah sebab lam tu asal. Fa'lala, la tu asal. Boleh Ustaz Amirul? Itu bezalah. Al-farq. Okey, tambih. Al-fi'lu baca dulu. Al-fi'lu imma muta'addin wa huwa al-fi'lu alladhi yata'adda min al-fa'il ila al-maf'ul bih. Ka qawlika darabtu Zaidan. Kuat pukul Zaid ni. Nyanyi ke Zaid? Kena pukul semua kawan tu. Wa yusamma aidan waqi'an wa mujawizan. Wa imma ghairu muta'addin wa huwa alladhi lam yatajawaz al-fa'ila ka qawlika hasuna Zaidun. Zaid lagi, tak ada orang lain dah ulama nahwu ni. Wa yusamma laziman wa ghaira waqi'in. Okey, selesai. Jadi Syekh sebut al-fi'lu fa'il lah, fa'il secara mutlak, sama ada madhi, mudhari' ataupun amar, terbahagi kepada dua. Imma muta'addin, sama ada fa'il muta'addi, wa huwa tu wal fi'lul muta'addi tu ialah al fi'lul ladzi yata'adda. Fa'il yang yata'adda ni macam kalau COVID ni lah, dia yu'di, makna dia berjangkit, dia melangkaui. Daripada diri kita ada COVID, dia langkau diri kita pergi ke orang lain, maka orang lain tu pun berjangkit. Itu kita panggil muta'addi, dia pergi kepada orang lain. Amal ibadat yang jenis muta'addi ni lebih mulia ataupun lebih banyak pahala. Contoh mengajar, dia bukan sekadar saya seorang, orang lain pun dapat. Tak berbanding fa'il yang lazim. Perbuatan ibadat yang lazim, contoh puasa ataupun kita berzikir, dapatlah pahala. Tapi kita seorang manfaat dia, orang lain tak dapat. Itu selingan lah. Jadi dalam fiqh pun ada, sini pun ada. Jadi itu makna yata'adda, ay yatajawaz, melangkaui. Jadi al-fi'lu alladhi yata'adda min al-fa'il, fa'il yang melangkaui min al-fa'il, daripada fa'il ila al-maf'ul bihi, kepada maf'ul bihi. Contoh apa? Dia sebut kat situ kadarabtu Zaidan. Saya guna contoh lain dulu. Daraba Salahun Zaidan. Daraba Salahun Zaidan. Telah memukul oleh Salah. Jadi fa'il daraba telah memukul oleh Salah. Dia pergi kepada fa'il lah. Sebab tu kita faham Salah memukul Zaidan akan Zaid. Siapa yang kena pukul Zaid. Maka kat situ fa'il daraba tu bukan hanya berhenti pada fa'il iaitu Salah, malah dia pergi kepada maf'ul juga. Sebab itulah kita faham Salah tu sebagai pemukul, Zaid itu sebagai dipukul. Boleh? Kita tidak faham Zaid tu sebagai dimakan ataupun diminum ataupun dibunuh. Tak. Sebab apa? Tidak ada perkataan qatala, tidak ada perkataan syariba, tidak ada perkataan akala. Malah ada perkataan daraba. Jadi daraba tu telah memukul, itu bukan sekadar pergi kepada fa'il, maka fa'il menjadi orang yang memukul, malah dia pergi kepada maf'ul. Sekira-kira maf'ul menjadi orang yang dipukul. Itu makna yatajawaz, dia pergi. Pergi tu makna dia tu ada pada Zaid tu. Tapi tidaklah seperti Salah. Salah tu makna darab, makna pukul tu, ad-darab, memukul tu. Ada pada Zaid, pada sudut pukulan tu keluar daripada, ada pada Salah, pada sudut pukulan tu keluar daripada Salah. Salah lagi pukul. Lagu tu. Tapi ada pada Zaidan, pada sudut pukulan itu berlaku kat atas Zaid. Dia tu yang dipukul. Mana ada hubungan lah antara daraba dan juga Salah dan juga
Zaidan tu. Boleh? Jadi itu fi'il muta'addi. Jadi daraba ni fi'il muta'addi sebab apa? Sebab dia tu al-fi'lul ladzi yata'adda. Dia ialah fi'il yang yata'adda, yang melangkaui. Minal fa'il, daripada fa'il, maka kita faham dia tu yang memukul, ilal maf'ul bihi, kepada maf'ul bihi. Kepada maf'ul bihi, sehingga kita faham dia tu yang dipukul. Boleh? Kita baca contoh dia bagi. Ka qaulika darabtu Zaidan. Jadi salah tu kita letak tu, dhamir muttasil, saya, aku. Jadi daraba tu bukan sekadar bertakluk dengan tu, malah bertakluk juga. Bertakluk ni ada hubungan dengan Zaidan. Cuma ada daraba ada hubungan dengan tu pada sudut tu iaitu aku tu yang memukul. Daraba ada hubungan dengan Zaidan pada sudut Zaid tu dipukul. Boleh? Tu. Jadi kalau jumpa dalam kitab ta'allaq apa semua tu, ta'allaq ni berkait, berhubung pada sudut tadilah. Daraba salah, apa hubungan daraba dengan salah? Hubungannya ialah salah telah melaksanakan perbuatan memukul. Daraba Salahun Zaidan. Apa hubungan antara daraba dengan Zaidan? Hubungannya ialah Zaidan telah dipukul. Kan kalimah sama tu. Pukul lah. Cuma memukul dan juga dipukul. Jadi ada kaitan tu. Antara Salah dengan Zaid. Tu cara mudah lah. Bukan cara mudah, tu lah makna dia. Tu. Boleh. Wa yusamma aidan waqi'an wa mujawizan. Wa yusamma, dan dinamakan juga, dan dinamakan dia, dan dinamakan juga. Siapa yang dinamakan tu? Fa'il muta'addi itulah. Dan dinamakan juga fa'il muta'addi itu waqi'an. Kita namakan dia sebagai fi'lan waqi'an. Jadi daraba, nama pertama bagi dia fi'lun muta'addi. Ataupun fi'lun muta'addiyun. Yang kedua, apa dia? Al-fi'lul muta'addi. Itu nama pertama dia, al-fi'lul muta'addi. Yang kedua, al-fi'lul waqi'. Fi'l yang waqi'. Yang waqi'. Apa makna waqi'? Waqi' ni berlaku. Sebab apa nama daraba tu? Sebab apa daraba dinamakan sebagai fi'l yang waqi'? Yang berlaku. Sebab dia waqi' alal maf'ul bihi, dia jatuh, dia berlaku ke atas maf'ul bihi. Jadi daraba keluar daripada Salah dan berlaku ke atas Zaid. Maka Zaid pun kita faham dianya dipukul. Wa mujawizan juga dinamakan sebagai mujawizan. Itu jelaslah. Mujawiz ni tadilah. Dia melangkaui. Dia bukan sekadar berhenti pada fa'il, dia melangkau sampai pergi kepada maf'ul bihi, sehingga kita faham maf'ul bihi itu dipukul. Selesai. Okey, itu bahagian pertama bagi fa'il. Bahagian kedua bagi fa'il, sama ada fa'il mudhari', sama ada fa'il madhi, mudhari' ataupun amar. Bahagian kedua bagi fa'il itu ialah wa imma ghairu muta'addin, dan sama ada tidak muta'addi. Wa huwa tu, dan fa'il yang ghairu muta'addi itu ialah allazi lam yatajawaz al-fa'ila. Fa'il yang tidak melangkaui fa'il. Dia stop sampai fa'il sahaja. Dia berhenti sampai fa'il sahaja, dia tak pergi kepada maf'ul bihi. Ka qaulika hasuna Zaidun, seperti kata kamu hasuna Zaidun, telah baiklah oleh Zaid. Tak. Zaid tu fa'il. Maka hasuna, al-husnu, kebaikan tu, baik tu dia tak pergi kepada maf'ul bihi. Maka hasuna dipanggil al-fi'lul lazim, fi'il yang lazim. Wa yusamma, dan dinamakan juga fa'il ghairu muta'addin tu. Nama lain bagi fa'il ghairu muta'addin ialah wa yusamma laziman, juga dinamakan sebagai lazim, sebab dia melazimi fa'il. Hasuna Zaidun, dia lazim dengan fa'il tu, dia tak pergi dah, dia tak pindah sampai ke maf'ul bihi. Hasuna Zaidun, jalasa Zaidun, telah duduk oleh Zaid. Itu fa'il lazim. Wa ghaira waqi'in, nama yang ketiga ialah fa'il yang ghaira waqi'.
Sebab apa? Dia tidak waqi', dia tidak jatuh, dia tidak berlaku ke atas maf'ul bihi. Dia sekadar berhenti kepada fa'il. Boleh? Tu dia. Boleh. Boleh tak? Okey, saya tambah sikit lah. Ada bawah tu, dalam ta'liq tu dia sebut satu faedah. Tadi kita sebut nama lain bagi fa'il muta'addi ialah al-fi'lul waqi'u. Nama lain bagi fa'il lazim ialah al-fi'lu ghairu waqi'in. Fa'il yang tidak waqi'. Yang ghairu waqi'in. Itu nama tu, nama tasmiyatun kufiyah. Nama daripada mazhab Kufah. Bukan daripada mazhab Basrah. Antara orang yang pertama menggunakan lafaz ataupun nama waqi' dan juga ghairu waqi' ni, waqi' bagi fi'il muta'addi, ghairu waqi' bagi fi'il ghairu muta'addi, ialah al-Imam Farra. Imam Farra yang wafat pada tahun 207. Begitu juga al-Imam Ibnu Sikit, pemilik kitab Islahul Mantiq. Boleh? Okey, selesai kat situ. Okey, ada satu ta'liq lagi, penting juga. Ni sangat penting ni. Okey. Apa makna lazim dan juga apa makna perkataan ulama nahwu lam yatajawaz fa'il? Tadi kita sebut fa'il lazim ialah fa'il yang lam yatajawaz al-fa'il. Fa'il yang tidak melangkaui fa'il. Dia hanya stop pada fa'il, dia hanya berhenti pada fa'il. Contoh hasuna Zaidun, berhenti pada fa'il, tak pergi pada maf'ul. Jalasa Zaidun, telah duduk oleh Zaid. Berhenti hanya pada fa'il, tak pergi kepada maf'ul. Jadi apa makna lam yatajawaz al-fa'il? Lazim ialah fa'il yang tidak melangkaui fa'il. Maksud dia ialah dia tidak pergi kepada maf'ul bihi. Dia tidak pergi kepada maf'ul bihi. Dia tidak pergi kepada maf'ul bihi. Okey. Berbeza dengan muta'addin. Muta'addin pergi kepada maf'ul bihi. Itu je beza dia. Beza dia kat situ je. Adapun fa'il lazim, adakah dia tu boleh menjadi amil kepada perkara-perkara selain daripada maf'ul bihi yang mansubat? Contohnya maf'ul mutlaq. Maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. Lepas tu hal, tamyiz. Tak. Maka kita sebut kekal fi'il lazim boleh menjadi amil kepada perkara-perkara tersebut. Contoh saya sebut apa dia? Ja'a ni fi'il lazim. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Telah datanglah oleh Zaid rakiban. Hal, dalam keadaan si Zaid tu menunggang. Boleh? Jadi kalau di soal rakiban tu hukumnya apa? Mansub. Sebab apa dia mansub? Dia hal. Tu jelas dah. Soalan lain. Kenapa rakiban tu mansub? Ataupun soalan dia bunyi lagu ni. Siapa yang memansubkan rakiban? Siapa yang memansubkan rakiban? Dalam nahwu ni kita kena faham. Setiap perkara yang marfu' ada punca dia. Setiap perkara yang mansub ada sebab dia. Mesti ada yang memansubkan dia, mesti ada yang memarfu'kan dia. Contoh daraba Zaidun amran. Zaidun pasal apa marfu' sebab darabah. Amran sebab apa mansub sebab darabah. Tadi kat sini jaa Zaidun. Sebab apa Zaidun marfu' sebab jaa. Jaa Zaidun rakiban. Telah datang oleh Zaid dalam keadaan menunggang. Rakiban belakang tu. Mansub sebab apa? Jawapannya punca kepada rakiban sebagai hal tu mansub ialah jaa. Jaa tu fa'il apa? Fa'il lazim. Dia boleh memasukkan? Ya, boleh memasukkan. Sebab apa? Itu dia memasukkan hal. Yang tidak boleh ialah fa'il lazim memasukkan maf'ul bihi. Boleh? Jadi beza antara muta'addi dan juga lazim ialah fa'il lazim tidak ada kudrat untuk memaf'ulkan, untuk memansubkan maf'ul bihi.
Tapi dia boleh jadi amil, dia boleh jadi nasib, perkara yang memansubkan hal, perkara yang memansubkan maf'ul mutlaq, perkara yang memansubkan maf'ul li ajlih, memansubkan tamyiz dan sebagainya seperti fa'il muta'addi. Boleh? InsyaAllah. Itu faedah yang sangat ghali lah, sangat mahal. Okey ya. Jadi itu fa'il elok. Terus wa tu'addihi. Gua nak baca lagu ni lambat ni. 940. Wa tu'addihi fi thulathi al-mujarradi bi tad'ifil 'ain. Okey, selesai. Jadi sekarang ni kita masuk pada bahasa yang baru. Wa tu'addihi. Wa tu'addihi. Wa tu'addihi, apa wa tu'addihi, dan menjadikan hi itu fa'il lazim. Jadi wa tu'addihi maknanya dan fa'il lazim itu boleh dijadikan sebagai fa'il muta'addi, yang gitu makna dia. Wa tu'addihi maknanya fa'il lazim, hi itu kembali kepada fa'il lazim. Fa'il lazim boleh dijadikan sebagai fa'il muta'addi dengan beberapa cara yang kita nak sebut. Baca wa tu'addihi fi thulathil mujarradi bi tad'ifil 'ain wa bil hamzati ka qaulika farrahtu zaidan wa ajlastuhu wa bi harfil jar fil kulli nahwu dhahabtu bi zaidin wa antalaqtu bihi. Okey. Jadi wa tu'addihi dan fa'il lazim boleh dijadikan fa'il muta'addi fi thulathil mujarrad. Kalau fa'il itu fa'il thulathil mujarrad dengan dua cara lah. Pertama Syekh sebut bi tad'ifil 'ain. Bi tad'ifil 'ain. Maknanya ain fa'il. Ya, kita gandakan ain fa'il. Asalnya satu huruf, kita tambah dua huruf. Ain fa'il tu asalnya satu, kita tambah dua kali. Maknanya kita pindahkan fa'il itu kepada bab fa'ala. Contohnya saya sebut dulu. Faraha ataupun fariha. Fariha Zaidun. Telah gembira oleh Zaid. Fa'il muta'addi, fa'il lazim tu. Fariha Zaid, fariha fa'il lazim. Fariha Zaidun, telah gembira oleh Zaid. Cara kita nak muta'addikan dia, kita pindahkan fariha kepada bab fa'ala. Maka fariha jadilah farraha. Farraha. Ain tu fa'. Ulang dua kali. Fa'a. Jadi farraha. Boleh? Jadi farraha. Ketika farraha jadi muta'addi. Tadi fariha lazim, farraha jadi muta'addi. Jadi farraha maknanya menggembirakan. Farraha Zaidun amran. Telah menggembirakan oleh Zaid akan amran. Boleh? Okey. Yang kedua wabil hamzah. Dengan kita masukkan hamzah di hadapan. Maknanya satu fa'il yang thulathi mujarrad kita pindahkan kepada bab if'al. Bab if'al maknanya bab af'ala yuf'ilu if'al. Contohnya apa? Contoh jalasa. Jalasa ni lazim. Jalasa Zaidun. Telah duduk oleh Zaid. Jalasa Zaidun. Tak. Kalau kita nak muta'addikan dia, kita pindahkan jalasa kepada bab af'ala. Dengan tambah hamzah kat depan, maka jadilah jalasa ajlasa. Maka ajlasa jadi muta'addi, maknanya mendudukkan. Kalau jalasa Zaidun, telah duduk oleh Zaid. Kalau ajlasa, telah mendudukkan. Contoh, ajlasa Zaidun amran. Ajlasa Zaidun amran. Telah mendudukkan oleh Zaid akan amr. Maknanya si Zaid ni tekan bahu si Amr, tolak ke bawah supaya dia duduk. Ataupun boleh juga ajlasa Zaidun amran ni pada sudut perintah kot. Tak, ijlis. Tu wallah alam, saya punya jangkaan gitu, wallah alam. Jadi itu dua cara. Pertama dengan kita gandakan ain, fa'ala sebut fa'ala, fariha farraha. Yang kedua fa'ala kita tukar kepada bab af'ala. Contohnya jalasa jadi ajlasa. Sebab tu dalam matan sebut apa? Ka qaulika, seperti perkataan kamu, farrahtu Zaidan.
Jadi asal fariha Zaidun. Sekarang ni farrahtu Zaidan, aku telah menggembirakan Zaid. Wa ajlastuhu, dan aku telah mendudukkan Zaid. Tu dua cara. Cara ketiga, wa bi harfil jar fil kul. Dan juga kita tambah huruf jar fil kul. Fil kul ni maksud dia apa? Pada semua fa'al. Sama ada fa'al tu thulathi, ruba'i mujarrad ataupun mazid. Boleh? Tu. Boleh? Jadi kalau thulathi mujarrad, cara kita nak tad'if, cara kita nak muta'addikan dia dua ataupun tiga lah. Pertama dengan tad'iful ain, kedua dengan tambah hamzah, ketiga dengan tambah huruf jar. Tak? Okey. Boleh? Kalau yang bukan sulasi mujarrad, contoh ruba'i mujarrad, sulasi mazid, ruba'i mazid, tak? Cara dia kita tambah huruf jar. Sebab tu saya sebut wa bi harfil jar fil kul. Fil kul tu maksud dia apa? Sama ada fa'al tu sulasi tak ataupun ruba'i. Sama ada sulasi tu mujarrad ataupun mazid, ruba'i mujarrad ataupun mazid. Contohnya nahwu zahabtu bi Zaidin. Contoh zahaba Zaidun, telah pergi oleh Zaid ilal madrasah, ke sekolah. Itu fa'al lazim. Zahaba hanya berhenti pada Zaid. Zahaba Zaidun hanya berhenti pada Zaid. Tak. Tak. Okey. Itu zahaba. Kalau kita nak muta'addikan dia, kita tambah huruf jar. Jadi kita sebut zahabtu bi Zaidin. Zahabtu bi Zaidin. Tak. Maka makna dia apa? Zahabtu bi Zaidin. Mempergi aku akan Zaid. Maknanya Zaid tak nak pergi, kita mempergikan dia. Macam tadilah. Zaid tak nak duduk, kita dudukkan dia. Tak. Zaid tak gembira, tengah sedih, kita mengembirakan dia. Jadi kat sini Zaid ni tak nak pergi, kita mempergikan dia. Jadi zahabtu bi Zaidin ila madrasah. Mana aku mempergikan si Zaid tu ke sekolah. Kawan tu tak nak pergi. Tak, kita mempergikan dia. Kita bawa dia ke sekolah. Itu mana zahabtu bi. Bi tu huruf jar lah. Jadi zahaba tambah bi. Zahaba tambah bi. Okey. Contoh fa'al yang mazid pula yang ditambah huruf jar ialah wan talaqtu. Intalaqa ni fa'al lazim. Intalaqa Zaidun, telah pergi oleh Zaid. Telah berlepas oleh Zaid. Intalaqa. Telah berjalan oleh Zaid. Kita tambah bi. Jadi intalaqtu bihi. Ai intalaqtu bi Zaidin. Telah memperjalankan oleh aku akan si Zaid. Ke mana-mana tempat yang kita nak pergi lah. Okey, selesai kat situ. Boleh? Ada soalan? Boleh faham tak? Respon sikit. Boleh Okey. Kemudian ada satu tambih yang saya nak bawa. Okey, tadi kita sebut thulasi al-mujarrad ni boleh ditadhaifkan. Betul tak? Dengan cara apa? Dengan cara kita gandakan ain. Fariha jadi farraha. Kita tambahkan hamzah. Jalasa jadi ajlasa. Ataupun kita guna huruf jar. Zahaba Zaidun, zahabtu bi Zaidin. Cumanya jadi satu persoalan lah. Adakah semua fa'il lazim ini boleh dimuta'addikan? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Tidak semua fa'il lazim boleh dimuta'addikan. Tidak semua fa'il lazim boleh dimuta'addikan. Boleh sebahagian saja fa'il
lazim yang boleh dimuta'addikan. Sebab apa? Ada fa'il yang tak boleh masuk, tak boleh ditadhaifkan ain dia, tak boleh ditambah hamzah. Maka bila tak boleh berlaku sebab ta'diyah, maka tak boleh jadi muta'addi lah fa'il lazim tu. Malah ada juga fa'il yang lazim boleh masuk asbab muta'addi, tapi kekal dia lazim. Contoh mata. Mata ni mati, mata Zaidun, telah mati oleh Zaid. Tak? Mata kita tukar kepada wazan fa'ala, jadi mawwata. Mawwata. Tak? Contoh mawwatat al-ibil. Ketika itu makna kekal, telah mati oleh ibil. Mawwatat al-ibil, telah mati oleh unta-unta. Dia kekal lazim lah. Dia tidak ada maf'ul bihi, tidak pergi kepada maf'ul bihi. Walaupun kita dah tukar mata kepada mawwata. Ataupun masya ar-rajulu. Masya ar-rajulu, telah berjalan oleh seorang pemuda. Masya ar-rajulu, telah berjalan oleh seorang pemuda. Jadi masya fa'il lazim. Fa'il lah lazim. Tambah hamzah kat depan. Amsya. Kekal dia tu masih lazim. Amsya ar-rajulu maknanya telah berjalan juga oleh seorang pemuda. Boleh. Jadi tak semualah fa'il lazim boleh berubah menjadi muta'addi. Itu perkara penting lah. Selesai. Allah. Allah. Baca lagi. Bab ni rasa tak susah dah ni. Mudah. Okey, baca. Bismillah. Fasal baru. Faslun fi amsilatin min tasrifi hadhil af'al. Fasal baru pada menerangkan amsilah. Amsilah ni maknanya contoh-contoh. Contoh-contoh yang terhasil min daripada tasrif, daripada mentasrifkan fa'il-fa'il ini. Fa'il-fa'il ini tu fa'il-fa'il yang kita dah bincang lah. Sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Sebelum ni kita belajar tasrif maknanya apa? Daripada masdar keluarnya isim fa'il, isim maf'ul, apa bagai semua dah. Sini pun samalah. Sini maksud dia gitu. Faslun fi amsilatin ni fasal membicarakan contoh-contoh yang terhasil daripada fa'il. Asal perkataan khilaf tak sama ada fa'il ataupun masdar. Kita sebutlah asalnya fa'il. Jadinya daripada fa'il sulasi itu, contoh daraba, kita nak keluarkan fa'il mudhari', fa'il fa'il amar, isim fa'il, isim maf'ul. Inilah perbahasannya. Itu. Okey, amal madhi. Sebelum tu Syekh terang dulu apa makna al-madhi. Yang mana fa'il madhi itu asal kepada segala mushtaqat. Fa'il madhi asal kepada fa'il mudhari', fa'il madhi asal kepada fa'il amr, fa'il madhi asal kepada isim fa'il, isim maf'ul, isim alah dan sebagainya. Boleh? Baca amal madhi fahuwa alladhi dalla ala ma'nan wujida fi zamanil madhi. Itu. Ni belajar dah ni dalam nahwu pun. Amal madhi, adapun fa'il madhi, fahuwa maka ianya ialah alladhi dalla, ia ialah fa'il yang menunjukkan ke atas satu makna, wujida didapati ataupun adanya makna itu fi zamanil madhi, pada zaman yang lampau. Boleh? Contohnya daraba. Contohnya apa? Daraba Zaidun. Jadi daraba tu kita panggil fa'il madhi. Al-fi'lu al-madhi. Sebab apa? Sebab daraba menunjukkan ke atas satu makna, iaitu ad-darb. Daraba menunjukkan atas satu makna, iaitu darb, pukulan. Yang mana pukulan tu berlaku pada zaman yang lampau. Daripada itu kita faham daraba maknanya telah memukul. Sami'a. Sami'a menunjukkan atas makna sama', pendengaran. Mendengar. Yang mana mendengar tu waqa'a, telah berlaku pada zaman yang lampau. Zaman yang lampau ni zaman sebelum kita berkata-kata. Sejam sebelum ni berlakunya pergaduhan. Sekarang ni kita sebut daraba Zaidun amran. Maka daraba fa'il madhi. Sebab apa? Menceritakan perkara yang sejam yang telah berlaku. Boleh? Okey. Baca. Fal mabniyu lil fa'il minhu. Jadi fa'il madhi
maknanya kita dah terang. Jadi sekarang ni nak bagi tahu fa'il madhi tu pula kembali terbahagi kepada dua. Ada fa'il madhi yang mabni lil fa'il, ada fa'il madhi yang mabni lil maf'ul. Ada fa'il madhi yang terbina lil fa'il, ada fa'il madhi yang terbina lil maf'ul, lil majhul. Baca fa'il mabni lil fa'il minhu, dan apa tu fa'il madhi yang mabni lil fa'il maka kana awwaluhu maftuhan. Fa'il madhi yang depannya, huruf depannya maftuhan, berbaris atas. Tu semua fa'il yang berbaris atas kat depan. Contoh daraba, qatala, nasara, lepas dahraja, akrama, takassara, tadahraja. Fa'il madhi yang di hadapannya baris atas, tak, maka itu fa'il madhi yang mabni lil fa'il. Mabni lil fa'il ni maknanya fa'il, siapa kita sebut fa'il tu, lepas tu fa'il. Contoh daraba zaidun, lepas tu fa'il. Maka fa'il tu kita panggil fa'il mabni lil fa'il. Fa'il yang terbina untuk fa'il. Daraba zaidun, daraba fa'il mabni lil fa'il. Boleh? Jadi saya sebut apa? Fa'il madhi yang mabni lil fa'il ni ada dua lah. Yang pertamanya yang dimulakan dengan baris atas. Contoh banyaklah nasara. Tengok yang sebelum ni yang kita belajar. Cari fa'il mudhari', cari fa'il madhi yang depannya mula dengan baris atas. Kalau dalam syarah tu sebutlah nasara, dahraja, akrama, takassara, tadahraja, dia ada 13 bab. Atau au kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan. Ataupun fa'il mabni lil fa'il itu juga, fa'il madhi yang mabni lil fa'il itu juga ialah fa'il madhi yang kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan. Fa'il apa dia? Kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan. Fa'il yang huruf pertama yang berbaris ialah berbaris dengan baris atas. Huruf pertama yang berbaris dengan baris atas. Betul tak ayat tu? Kira betul lah. Tak, ada 10 bab. Jadi contoh inqata'a. Tu, itu mabni, fa'il mabni lil fa'il. Al-fi'il fa'il madhi yang mabni lil fa'il. Fa'il madhi yang mabni lil fa'il. Sebab apa? Sebab huruf ketiga baris atas. In qata'a. Hamzah, nun, qaf. Jadi qaf baris atas. In qata'a. Ataupun istakhraja. Is, alif, sin, ta, takhraja. Ista. Jadi huruf ketiga baris atas. Ihranjama. Dua huruf ra, huruf ketiga baris atas. Boleh? Tu. Boleh? Jadi dua cara nak tahu fa'il tu, fa'il madhi tu fa'il madhi yang mabni lil fa'il. Pertama apa dia? Pertama, huruf depan dia baris atas. Kalau tidak pun, huruf ketiga dia awal mutaharrik. Huruf yang pertama yang berbaris ialah baris atas. Tu terjemahan dia. Huruf yang pertama yang berbaris ialah baris atas. Jadi inqata'a. Mana huruf pertama yang berbaris? Huruf ketiga, qaf. Ustaz, hamzah tu baris in. Tu tak kira, tu hamzah wasal. Hamzah wasal dia gugur kalau kita sambung ayat. Tak. Contoh saya sebut kalimah ni. Saya sebut kalimah ni. Nahwun qata'a. Nahwu tambah inqata'a. Kalau kita sambungkan, maka jadi nahwun qata'a. Waw tu terus bertemu dengan nun. Hamzah tu hilang. Sebab hamzah wasal. Kalau kita berhenti nahwu inqata'a, datang balik hamzah tu. Jadi sebabkan hamzah tu wasal, dia hilang bila mana kita sambung satu kalimah dengan kalimah tu, tak, maka kita tidak kira dengan baris yang ada kat situ. Maka kita sebut seolah-olah itu tidak berbaris lah. Jadi inqata'a, memang hamzah tu baris bawah, tak dikira. Lepas tu nun mati. Lepas tu mana huruf pertama yang berbaris? Qaf tu lah. Baris apa tu? Baris atas. Saya tak ada masalah. Contoh lain, istakhraja. Tu tak kira. Mati ya, sin tu mati. Lepas tu huruf keberapa yang berbaris? Yang ketiga. Ta, bagi apa? Bagi atas. Boleh? Jadi huruf pertama yang berbaris atas, itulah tanda kepada
Fa'il itu mabni lil lil fa'il. Okey. Contoh misaluhu. Contohnya kita baca. Okey. Nasara. Nasara, nasaru, nasarat. Ni kalau yang apa-apa lah. Dia ada 14 Jadi nasara. Ni mabni lil fa'il. Di nasara maknanya apa? Fa'il madhi yang mabni lil fa'il maknanya telah menolong oleh dia. Nasara huwa. Di nasara ni untuk mufrad muzakkar yang ghaib. Nasara untuk mufrad muzakkar yang ghaib. Untuk seorang yang muzakkar lelaki dan dia tak ada. Nasara makna dia telah tolong. Nasara makna dia dua orang tadi Nasara dia dua orang lelaki semula. Nasara dia seorang lelaki telah menolong. Kalau Nasara dia dua orang lelaki telah menolong. Nasaru dia ramai lelaki telah menolong. Contoh Nasara Zaidan, Nasara Zaidan, Nasaru Zaidan, Nasarat dia seorang perempuan telah menolong. Ustaz Amirul, mudah je Ustaz Amirul. Au kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan. Ataupun awal mutaharrik. Awal mutaharrik ni huruf yang pertama berbaris, dia tu baris atas. Jadi kita cari dalam fa'il madhi yang mana huruf pertama berbaris dia tu baris atas, maka itu kita panggil mabni lil fa'il. Fa'il madhi yang mabni lil fa'il. Boleh? Contohnya inqata'a. In. Hamzah tu baris bawah, itu tidak dikira sebab hamzah wasal. Huruf kedua nun. In. Nun tu mati. Tak. Qa. Tu. Qa tu baris atas. Jadi huruf pertama yang berbaris daripada inqata'a ni, baris atas ke baris depan ke baris bawah ke baris apa? Kalau tengok huruf pertama tak dikira, huruf kedua mati, huruf ketiga baris atas. Tak. Jadi huruf pertama berbaris atas. Boleh? Huruf pertama yang berbaris dia berbaris atas. Gitu. Huruf pertama yang berbaris dia baris atas. Boleh? Istakhraja. Huruf pertama berbaris tak? Berbaris tapi tidak dikira. Sin mati tak dikira lah sebab bukan berbaris. Ista. Jadi huruf pertama yang berbaris bagi istakhraja ni dia baris atas. Maka itu fa'il mabni lil fa'il. Fa'il madhi yang mabni lil fa'il. Boleh? Mudah itu. Masya-Allah. Okey, dia buat bahasa susah pula dah. Benda senang je. Kitab ni tulis bahasa susah. Okey, jadi terus nasarat. Nasarat ni maknanya dia seorang wanita telah menolong. Contoh nasarat Zaidan. Dia seorang wanita telah menolong Zaid. Nasarata. Nasarata ni dia dua orang perempuan telah menolong. Contoh nasarata Zaidan. Nasarna. Nasarna ni hunna. Dia ramai perempuan telah menolong. Nasarna Zaidan. Na tu pendek lah. Boleh? Jadi nasara tu untuk huwa. Nasara huma. Nasaru hum. Nasarat hiya. Nasarata huma. Nasarna hunna. Nasarta anta. Kita sebut pada seorang lelaki. Nasarta Zaidan. Tak. Ataupun nasartuma. Ada dua orang lelaki depan kita. Kita sebut pada dia. Nasartuma Zaidan. Kamu telah menolong Zaid. Ataupun dua orang perempuan. Nasartuma Zaidan. Jadi nasartuma ni untuk antuma. Sama ada dua orang lelaki ataupun dua orang perempuan. Kita guna benda yang sama. Nasartuma. Nasartum. Ramai lelaki. Depan kita sebut pada mereka. Nasartum Zaidan. Kamu semua telah menolong Zaid. Nasarti, anti. Nasarti Zaidan. Kamu wahai seorang perempuan telah menolong Zaid. Nasartuma. Itu samalah. Cuma yang tadi itu untuk muzakkar, nasartuma ni untuk muannas. Jadi nasartuma untuk antuma muzakkar ataupun nasartuma untuk antuma muannas. Ya. Nak bezakan ikut wakil lah. Contoh depan saya dua orang perempuan. Maka nasartuma
Maka tuma tu untuk perempuan. Depan saya dua orang lelaki. Nasartuma. Tuma tu untuk lelaki. Jadi ikut waqi'. Itu cara nak bezakan dia. Nasartunna. Ini untuk antunna. Ramai perempuan depan kita sebut nasartunna Zaidan. Kamu semua telah menolong Zaid. Nasartu ana, aku. Aku telah menolong Zaid. Jadi nasartu ni kita guna untuk aku, sama ada aku tu perempuan ataupun lelaki. Nasarna. Nasarna ni saya nak tekan sikit. Nasarna ni lil mutakallim, untuk seorang yang bercakap, ma'al ghair, dalam masa sama ada orang lain bersama dengan dia. Bukan kita cakap serentak. Tak, nasarna, semua bakat sebut nasarna Zaidan. Contoh ada 10 orang tolong Zaid. Lepas tu ada orang tanya dia, siapa yang tolong Zaid? Maka mereka pun bilang 1, 2, 3, nasarna Zaidan. Tak ada orang buat kerja lagu tu. Jadi seorang saja yang sebut nasarna tu. Tapi bersama-sama dia orang lain. Maknanya yang tolong tu aku dan orang lain. Cuma aku wakil untuk bercakap, untuk menjawab. Maka aku sebutlah nasarna Zaidan. Boleh? Jadi lil mutakallim, nasarna untuk orang yang bercakap, ma'al ghair, dalam masa sama ada bersama-sama dengan orang lain. Itu satu. Yang kedua, nasarna ini sama ada untuk 2 orang ataupun untuk ramai. Contoh ana dengan Ustaz Amirul tolong Zaid. Maka kami boleh guna nasarna Zaidan. Ataupun ramai lelaki. Kami ni ramai. Nasarna Zaidan. Boleh juga, tak ada masalah. Perempuan boleh guna tak? Perempuan pun boleh guna. Sama ada 2 orang ataupun ramai. Boleh guna nasarna. Okey, ada kala nasarna, darabna, qatalna. Tak. Digunakan untuk seorang sahaja. Dan bersama-sama dengan dia tidak ada orang lain. Itu untuk tujuan ta'zim wa tafkhim, nak bermegah-megah, nak membesarkan diri. Sama ada tu dia tu memang besar sungguh, ataupun dia kecil, dia belagak. Koya belagak, koya besar. Koya agung. Faham tak belagak? Boleh gunakan nasarna. Ataupun guna na belakang tu lah. Contoh ayat Quran sebut khalaqnal insan, telah kami ciptakan manusia. Jadi na tu Allah Ta'ala tu bersama-sama dengan yang lain ke mencipta? Tak. Allah Ta'ala seorang, zat dia saja yang menciptakan, bukan dia dan orang lain. Boleh? Jalla jalaluh. Tapi dia sebut khalaqna al-insana sebab nak membesarkan diri dia. Dan memang zat Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Besarlah. Boleh? Okey, waqis ala hadza, dan qiyaskanlah dengan apa yang telah kita sebutkan fi'il yang lain lah. Contoh waqis ala hadza fa'lala. Maka qiyaskanlah fa'lala, fa'lala, fa'lalu, fa'lalat sampailah fa'lalna. Atau fa'lala pun sama, wanfa'ala pun sama, wafta'ala pun sama, wanfa'ala pun sama, wafta'ala, wastaf'ala, waf'alala, waf'aulala, waf'alalla. Tu boleh kias sendirilah. If'alalla, if'alalla, if'alallu, if'alallat, if'alalna. Apa tu? Jadi pelik sikit lah. Mana tadi hilang. Contoh kita sebut iqsya'ara. Kalau dalam matan tu disebut iqsya'ara. Iqsya'ara atau wazan if'a'anla. Boleh baca lah. Iqsya'arra, iqsya'arra, iqsya'arru, iqsya'arrat, iqsya'arrata, iqsya'arna, iqsya'ararna, iqsya'ararta, iqsya'arartuma, iqsya'arartum. Sampai habis. Selesai kat situ. Baca lagi. Habiskan sikit. Panas pula lah. Okey, rehat kejap lah. Rehat kejap. Baik-baik dulu. Siapa nak minum air, boleh minum air dulu. Sambung sikit lagi. Sampai 10.30. Boleh? Jadi wazan tu kena hafal lah. Nasara, 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 nasaru, nasarat.
nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Kalau wazan lain, contoh apa? Tafa'lala, 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 tafa'lalu, tafa'lalat, tafa'lala, tafa'lalna, apa dia? Tafa'lal, tafa'laltum, tafa'laltum, tafa'lalti, tafa'laltum, tafa'laltunna, tafa'laltu, tafa'lalna. Tu. Berapa boleh berlatih sama sebut? Hmm? Boleh teruskan? Baca sikit lagi ya. Letih. Okey, baca terus. Fa innaha zaidatun tathbutu fil ibtida. Tak. Wala ta'tabir harakatil alifati fil awaili fa innaha zaidatun tathbutu fil ibtida'i wa tasqutu fil darji. Ini benda yang tadi juga ni saya sebut. Maknanya dalam bab al-fi'lul madhi al-mabni lil fa'il, saya sebut wala ta'tabir, jangan kamu ambil iktibar harakatil alifat. Harakah baris-baris bagi alif. Boleh. Fil awail pada depan fa'il. Tadilah ijtama'a tadi tu. Ijtama'a tu apa contoh dia bagi apa dia? Saya sebut tadi. Inqata'a. Saya sebut memanglah alif depan tu kamu baca in. Tak, itu jangan ambil iktibar. Itu anggap saja tidak ada baris. Jadi inqata'a, hamzah tak ada baris, nun tak ada baris, qaf bawah ada baris. Jadi huruf pertama yang berbaris bagi inqata' ialah baris atas. Maka itu tanda dia itu fa'il yang mabni lil fa'il. Dan begitulah kias yang lain. Cuba dalam syarah Kailani itu dia sebut apa? Wala ta'tabir harakatil alifat. Jangan kamu ambil iktibar baris-baris bagi alif fil awail pada depan, pada hadapan fa'il tadilah, infa'ala, ifta'ala dan sebagainya. Tak. Disebut pada perkataan al-alifat tu. Al-alifat itu apa dia? Al-alifat. Al-alifat itu asalnya ialah hamzah. Al-alifat ianya sebenarnya hamzah. Tapi kita letak nama al-alif. Asalnya hamzah. Jadi contohlah inqata'a, ifta'ala, ijtama'a, apa semua tu. Kita ambil satu contoh, inqata'a depan tu itu hamzah. Syekh sebut, Imam Kailani sebut tu hamzah, bukan alif. Lepas tu kalau hamzah apa tulis dalam bentuk alif? Sebabnya kaedah sebut hamzah kalau duduk di awal fa'il ataupun awal jumlah ataupun awal perkataan, dah kita tulis dalam rupa alif. Itu kaedah. Huruf hamzah kalau kita letak di awal kalimah, tak, dia tu hamzah lagu ni lah. Hamzah. Dia hamzah, confirm dia hamzah. Tapi bila dia duduk di depan kalimah, kita tulis dalam bentuk alif. Itu kaedah, hafal je lah. Boleh. Jadi sebab tu kita panggil alifat. Sebab tu dalam matan sebut alifat. Sebab dia meraihkan rupa. Rupa apa tu? Rupa tu rupa alif. Maka nama alif lah. Tapi asalnya hamzah. Boleh faham tak? Jadi kita boleh bincang lagu ni lah. Kalau nak tengok pada asal, dianya hamzah. Lepas tu panggil alif ni, matan ni, Imam Izzi ni panggil alif. Salah lah kawan tu? Tak salah. Dia ambil iktibar dengan huruf tu. Rupa dia rupa hamzah ke rupa alif? Rupa alif. Sebab tu dia Syekh sebut alif. Jadi betul belaka lah. Cuma cara kona tu. Faham tak? Kita nak sebut alif, kita tahu cara kona. Kita nak sebut hamzah pun tu, kita tahu cara keluar dia. Okey, selesai. Fa innaha zaidatun tathbutu fil ibtida'. Jadi Syekh sebut jangan ambil iktibar pada baris alif. Fa innaha, kerana fa innaha ha tu kembali kepada alif lah.
Fa innaha ay fa inna hadhil alifat, kerana alif-alif ini zaidatun, ditambah sahaja. Tak? Ditambah supaya nak lari daripada dimulakan kalimah dengan sukun. Jadi inqata'a. Kalau tidak ada alif kat depan tu, tak, kita jumpa dengan nun tu mati. Bila nun mati, gua dah nak sebut. Siapa boleh sebut satu kalimah yang bermula dengan mati? Saya nak bagi hadiah sikit. Satu kalimah depan dia mati, boleh disebut tak? Gua nak sebut, tak boleh. Daraba tu bagi atas. Duriba bagi depan. Diriba kalau ada bagi bawah. Kalau dot tu mati, boleh sebut? Tak boleh. Jadi disebabkan inqata'a, huruf nun tu mati, nak sebut tak boleh. Tambah alif depan, bantu dia jadi inqata'a, boleh disebut. Boleh diungkapkan. Boleh tak? Jadi fa innaha ay fa inna hadhil alifat zaidatun, ditambah tasbutu fil ibtida'. Dia akan sabit pada ibtida'. Maknanya kalau kita nak mulakan kalam, kita sebut apa? Ijtama'a, inqata'a, istama'a. Jadi hamzah tu sabit, ada. Tapi kalau kita nak sambung, dia akan hilang. Wa tasqutu fid darji. Hamzah tu akan hilang, akan gugur bila darj. Darj ni kita sambungkan. Contoh dalam syarah disebut nahwu, perkataan nahwu ijtama'a. Asalnya nahwu ijtama'a. Nahwu ijtama'a. Jadi secara jelas kita sebut hamzah tu bagi bawah. Tapi kalau kita sambungkan nahwujtama'a. Nahwujtama'a. Hamzah hilang. Terus waw masuk pada jim. Hamzah hilang, tidak disebutkan. Tidak disebutkan lah, tapi pada khat tulisan kita tulis lah. Nahwu, hamzah tu kita tulis jim, mim, ta'ain. Pada tulisan tulis. Tapi pada sebutan, kalau kita sambung, kita sebut nahwujtama'a. Nahwujtama'a. Kalau kita nak berhenti nahwu, berhenti, lepas tu kita nak sebut kalimah seterusnya, kita sebutlah ijtama'a. Boleh? Allah. Bawah tu pun senang juga tu. Nak sambung ke nak berhenti? Aku komen sikit. Kalau nak berhenti, kita berhenti. Saya rasa baca sikit lagi lah. Sikit lagi. Wal mabni lil maf'ul. Jadi sekarang ni kita membahagikan fa'il madhi kepada fa'il madhi yang mabni lil fa'il. Kedua ialah fa'il madhi yang mabni lil maf'ul. Fa'il madhi yang mabni lil maf'ul ni makna dia apa? Bila ada fa'il tu, lepas tu naik fa'il. Gitu. Duriba Zaidun, selepas tu naik fa'il. Kalau daraba Zaidun, selepas tu fa'il. Jadi itu makna mabni lil maf'ul. Dibina untuk maf'ul. Maknanya dibina untuk satu perkara yang asalnya maf'ul. Sekarang tak jadi maf'ul dah lah. Sekarang dia naik fa'il. Saya sebut balik. Daraba Salahun Zaidan. Daraba fa'il, Salahun fa'il, Zaidan maf'ul. Kita buang Salah, kita buang fa'il. Tak, maka Zaid tadi ganti tempat Salah. Bila dia ganti tempat Salah, dia ambil hukum Salah. Salah tadi baca Salahun. Jadi Zaid dan jadi Zaidun. Boleh? Cumanya tadi Salahun fa'il, sekarang ni naib fa'il, ganti kepada fa'il. Boleh? Jadi kenapa disebut mabni lil maf'ul? Duriba Zaidun. Duriba tu dipanggil fa'il mabni lil maf'ul sebab apa? Sebab fa'il itu dibina untuk satu perkara yang asalnya maf'ul. Gitu. Nak syarah panjang. Nanti pening pula. Kenapa pula mabni lil maf'ul? Mana maf'ul ni bukan maf'ul. Ni naib fa'il, memang naib fa'il tadi. Asal-asal tadi dia tu maf'ul. Boleh tak? Ulama dia gitulah. Kita kena tu sikit. Wal mabni lil maf'ul min al madhi wa huwa alladhi lam yusamma fa'iluh. Itu dah jelaslah apa makna mabni lil maf'ul. Wa huwa alladhi lam yusamma fa'iluh. Wa huwa tu iaitu al mabni lil maf'ul, al mabni lil maf'ul tu. Fa'il yang mabni lil maf'ul itu ialah fa'il yang apa? Alladhi lam yusamma, fa'il yang tidak disebut fa'ilnya. Lam yusamma maknanya lam yuzkar. Bukan tidak ada
Ni satu benda penting. Bila fa'al mabni lil maf'ul, bukan fa'al yang tidak ada fa'alnya. Fa'alnya ada. Setiap perkara tu mesti ada fa'al, cuma tidak disebut. Macam tadi lah, daraba Salahun Zaidan. Fa'alnya Salah tu lah, tapi tak disebut, maka dibaca duriba Zaidun. Sebab tu daqiq kalam ulama, lam yusamma, tidak dinamakan. Bukan tidak ada, bukan lam yujad. Lam yusamma, lam yuzkar, tidak disebut. Bukan tidak ada, ada. Setiap perbuatan tu mesti ada orang yang melakukan dia. Jadi ada, cuma tak disebut. Tu je. Okey. Maka makana awaluhu madmuman. Itu. Makana awaluhu madmuman. Jadi kita baca wal mabniyu lil maf'ul, wal mabni itu mubtada, wal mabniyu lil maf'ul min al madhi wa huwa alladhi lam yusamma fa'iluhu ma tu khabar. Jadi apa mabni lil maf'ul min al madhi? Ma, iaitu fa'il kana awwaluhu, fa'il yang depannya madmuman, baris dhammah, dan sebelum akhirnya baris bawah. Contoh dia bagi kafu'ila. Contoh daraba jadi duriba. Wa fu'lila, fu'lila. Contohnya dahraja jadi duhrija. Depannya baris dhammah, sebelum akhir baris bawah. Uf'ila, asalnya af'ala jadi uf'ila, akrama jadi ukrima. Fu'ila, asalnya fa'ala jadi fu'ila, farraha jadi furriha. Lepas tu fu'ila. Fu'ila tu asalnya fa'ala. Fa'ala, fa'il madhi lil fa'il fa'ala. Tak, tapi sebab depan dhammah fu'ila, maka fa, lepas fa alif. Fa tu kita ubah bagi dhammah fu. Maka lepas dhammah moleknya waw lah, jangan letak alif. Gitu je. Jadi fu'ila. Wa tufu'ila, tafa'ala tufu'ila. Takassara tukussira. Tufu'ila asalnya tafa'ala jadi tufu'ila. Taba'ada tubu'ida. Tu. Allah. Au kana, yang kedua, ataupun au kana awwalu mutaharrikin minhu madmuman. Nahwu, ni Ustaz Amirul jangan pening pula. Apa dia ni? Ataupun awal huruf yang berbaris ialah baris dhammah. Jadi cara nak tahu mabni fa'il madhi mabni lil maf'ul, dua cara. Pertama, depan dia tu dhammah, turiba, kutila, tukusira, kutila, duhrija dan sebagainya, sebagaimana disebut dalam contoh dan syarah. Yang kedua, au kana, ataupun kana awwalu mutaharrikin minhu, huruf pertama yang berbaris tak baris dhammah. Contoh apa? Uftu'ila. Jadi uftu'ila. Yang tu tak dikira lah sebab hamzah wasal. Fa tu mati. Jadi tu huruf pertama yang berbaris. Baris apa tu? Baris dhammah. Tak, maka dia itulah menjadi apa? Menjadi mabni lil maf'ul. Uftu'ila. Boleh Jadi asalnya if ta'ala, kita dhammahkan yang depan, uftu'ila. Syekh sebut wa hamzatul wasli tatba'u hadzal madmuma, dan hamzah wasal, hamzah kat depan tu tatba'u, mengikut hadzal madmum, mengikut dhammah huruf yang ketiga itulah. Jadinya if ta'ala, if ta'ala. Tak. Maka bila dijadikan mabni lil maf'ul, huruf ketiga baris dhammah. Tak. Hamzah fa dengan ta, jadi ta tu baris dhammah. Tu'ila. Syekh sebut wa hamzatul wasli, hamzah kat depan tu nak bagi lagu mana? Tatba'u hadzal madmun, ikut huruf yang ketiga. Jadi kalau huruf yang ketiga itu ialah huruf yang pertama yang berbaris lah. Huruf yang pertama yang berbaris tu tak dhammah, maka depan pun dhammah. Uftu'ila. Contoh lain apa? Istakhraja. Kita istakhraja tu mabni lil fa'il, kita nak buat mabni lil maf'ul, kita buat ustukhrija. Jadi huruf ketiga tu
huruf pertama yang berbaris apa dia? Hamzah tak berbaris ataupun baris kita tak kira, sin tak berbaris. Yang berbaris ialah ustukhrija ta. Baris apa? Baris dhammah. Maka itu tanda dia tu mabni lil maf'ul. Tak. Lepas tu hamzah kat depan nak baris lagu mana, ikut baris tu. Jadi tu maka depan tu pun baca ustukhrija. Dan sebelum akhir tu memang baris bawah lah, rija. Okey. Wa ma qabla akhirih yakunu maqsuran abadan, saya sebut. Dan apa yang sebelum akhirnya, iaitu maqsur selama-lamanya lah. Maknanya sama ada fa'al tu memang dimulakan dengan dhammah, macam daraba jadi duriba, tafa'ala jadi tufu'ila, tak, fa'ala jadi fu'ila, fa'ala jadi fu'ila, tak. Jadi semua huruf tu dimulakan dengan dhammah. Ataupun huruf ketiga, huruf pertama yang berbaris dia dhammah, macam ustukhrija tadi, macam uftu'ila tadi. Tak. Dua-dua jenis tu sebelum akhir kita baris bawah kan. Sebelum akhir kita baris bawah kan. Maka jadilah fu'ila sebelum akhir. Lam akhir sebelum dia baris bawah. Fu'ila. Ustukhrija. Akhir huruf jim. Sebelum tu baris bawah. Rija. Okey. Contohnya wa nahwu nusira. Jadi nusira ni contoh bagi apa? Contoh bagi fa'al mabni lil majhul ataupun fa'al madhi yang mabni lil maf'ul. Tak. Yang dimulakan dengan dhammah depannya. Nasara jadi nusira. Jadi depan tu kita dhammahkan, sebelum akhir kita baris bawahkan nusi. Satu huruf yang sebelum akhir. Ataupun wastukhrijal malu. Ini contoh bagi apa? Contoh yang huruf pertama yang berbaris ialah dhammah. Jadi kalau tengok dalam matan, alif tidak berbaris, sin tidak berbaris, huruf pertama yang berbaris ialah huruf huruf ta, dan ianya berbaris dhammah. Tak, maka ianya dianggap sebagai fa'il mabni lil maf'ul. Ustukhrijal mal, dikeluarkan harta. Selesai kat situ. Jadi asal nusira, contohlah kita sebut nasara zaidun amran. Kita buang zaid, maka disebut nusira amrun. Istakhraja zaidun al-mala. Kita buang zaid, kita sebut ustukhrija al-malu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Selesai kat situ. Boleh? Dia banyak cara lah. Kalau tengok dalam kitab ni, dia buat macam susah sikit lah cara dia tu. Ada sebut huruf ketiga dulu, lepas tu barulah hamzah tu ikut huruf ketiga. Tapi sebahagiannya ikut cara yang mudah. Dia bahagi kepada tiga tak? Macam mana? Fa'il madhi yang dimulakan dengan ta. Contoh tafa'ala. Ketika itu huruf pertama, huruf ketiga baris dhammah. Tak. Ketika itu huruf pertama, huruf kedua baris dhammah. Tufu'ila. Contoh tuduhrija. Contoh lain apa lagi yang mula dengan ta? Tafa'ala. Tak, bila mula dengan ta, depan yang pertama kedua baris dhammah. Tufu'ila. Itu yang pertama. Yang kedua yang dimulakan dengan hamzah. Tak, maka barisnya ikut baris yang ketiga. Ustukhrija. Jadi ta tu huruf ketiga baris dhammah, maka hamzah pun baris dhammah. Ustukhrija. Uftu'ila. Huruf ketiga baris dhammah ta tu, maka hamzah pun baris dhammah. Itu yang kedua. Bahagian yang ketiga ialah yang tidak dimulakan dengan hamzah wasal dan juga tidak dimulakan dengan ta. Fa'il yang biasalah.
fa'ala, tak, fa'lala. Maka ketika itu dhammah yang pertama, dan macam biasa sebelum akhir bagi bawah fu'lila, fu'ila, af'ala, uf'ila, fa'ala, fu'ila dan seterusnya. Kena ulang kaji lah. InsyaAllah barulah faham dengan baik. Saya pun ulang kaji sebelum mengajar ni. Jadi yang belajar pun kena ulang kaji lah lepas belajar. Selesai kat situ. Jadi insyaAllah lepas ni kita masuk wa ammal mudari'u fahuwa ma yakunu awaluhu ihda zawaidil arba'. Allah, ada soalan tak? Tak ada Letih dah. Jadi ulang kaji yang tak ulang kaji. Ulang kaji, tengok slow-slow perlahan-lahan. Ulang kaji penting. Saya ulang kaji, saya baca sekali dengan hasyiah, saya baca dengan sebab nak tambahkan ilmu lah, tambahkan kefahaman. Itu yang nak mengajar. Mana dah pernah belajar dan nak mengajar. Mantelah lagi kalau kita baru belajar, mestilah kena ulang kaji juga. Cukup sekadar tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.